Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Bank Dunia menaikkan unjuran pertumbuhan KDNK Malaysia kepada 4.9% untuk 2024 berbanding unjuran awal 4.3%. Momentum domestik yang positif antaranya kestabilan politik, persekitaran dasar kondusif memacu kenaikan unjuran pertumbuhan tersebut. Juga sentimen lebih baik faktor luaran, data domestik kukuh dan pembaharuan utama kerajaan merangsang ringgit. Bank Dunia unjur Malaysia raih status negara berpendapatan tinggi setahun lebih awal jika prestasi semasa ringgit kekal. Malaysia berada di titik penentu kritikal sama ada menuju ke arah keterjaminan dan kemakmuran atau ketinggalan di belakang dan terdedah kepada kebinasaan. Perdana Menteri berkata langkah terbaik adalah pembangunan yang berpandangan ke hadapan dan berorientasikan penyelesaian selain menumpu kepada kesejahteraan rakyat dengan menangani ketidaksamaan. Pada masa sama memupuk minda saling bertanggungjawab dan berinovasi. Perdana Menteri tiba di Laos bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 dan sidang-sidang berkaitan. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Wate pukul 8.37 malam waktu tempatan. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sidang kemuncak bersama 7 rakan dialog ASEAN. Datuk Seri Anwar Ibrahim menduduki tempat ke-15 individu Islam paling berpengaruh di dunia. Ia berdasarkan edisi terbaharu The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslim 2025. Selain itu, The Royal Islamic Strategic Studies Centre juga menyatakan Perdana Menteri berada di tangga ke-9 bagi kategori pemimpin dan ahli politik Islam berpengaruh di dunia. Kerajaan sedang teliti pelan strategi kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak sebelum pengumuman penuh mengenai pelaksanaannya dibuat. Antara yang diperhalusi program rancangan makanan tambahan RMT dan sesi persekolahan yang berbeza. Malaysia mencapai 5.82% penjimatan tenaga elektrik setakat Jun. Angka itu bersamaan 8,769 gigawatt jam dengan nilai 2.21 bilion ringgit. Pencapaian itu disokong oleh program dan inisiatif seperti standard prestasi tenaga minimum, audit tenaga dalam sektor komersial dan perindustrian serta program pelabelan indeks tenaga bangunan. Perkembangan banjir, lebih 3,500 penduduk terjejas direkodkan setakat pukul 7 pagi tadi. Mereka ditempatkan di 39 PPS di 6 negeri. Kedah kekal negeri paling ramai penduduk terjejas banjir iaitu 2,290 orang yang berlindung di 22 PPS. Diikuti Johor 501 penduduk berpindah di 6 PPS. Manakala di Perlis 387 penduduk ditempatkan di 5 PPS. Di Perak pula 3 PPS beroperasi menempatkan 160 penduduk. Sementara di Selangor 2 PPS dibuka menjadi tempat berlindung 150 penduduk. Terakhir di Melaka 22 penduduk dipindahkan di 1 PPS. Monsun Timur Laut dijangka tiba lebih awal iaitu minggu ke-4 bulan ini. Justru timbalan Perdana Menteri mengingatkan orang ramai supaya berwaspada dan siap siaga menghadapi kemungkinan banjir. Met Malaysia akan beri amaran 5 hari sebelum berlaku banjir di kawasan yang mengalami hujan melampau dan air pasang. Lebih 8 kawasan dikenal pasti berisiko tinggi banjir pada musim peralihan monsun Timur Laut yang membabitkan daerah Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Oleh itu, bomba Selangor kini bersiap sedia bagi memastikan tindak balas pantas sekiranya berlaku kecemasan. Ini termasuk persiapan latihan kecemasan, penyediaan peralatan menyelamat serta penyelarasan pasukan di lapangan. Dalam pada itu, 120 peserta melibatkan 7 agensi menjalani latihan simulasi bencana tanah runtuh Selangor selama 2 hari di Markas Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia bermula semalam. Dalam program itu, setiap peserta didedahkan teknik-teknik penyelamatan kritikal dan pengurusan kecemasan berdepan ancaman bencana.
796 petugas Jabatan Kesihatan Terengganu akan digerakkan bagi menghadapi banjir. Daripada jumlah itu, 380 petugas akan mengendalikan aktiviti pencegahan di samping kawalan penyakit sama ada sebelum, semasa dan selepas banjir. Penugasan termasuk membantu penduduk terjejas banjir di PPS negeri itu. APM Perlis belum menggerakkan 50 pegawai dan anggota beserta aset bagi membantu penduduk terjejas banjir di seluruh negeri itu. Aset yang digunakan termasuk 5 bot penyelamat, sebuah ambulans, 5 MPV dan 2 buah lori. Tumpuan kini ialah pemindahan penduduk terjejas ke PPS selain pantau kawasan hotspot banjir. 662 kanak-kanak diselamatkan dari rumah kebajikan GISBH menerusi UP Global setakat ini. Jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kesemua mereka kini telah mendapat perintah mahkamah untuk perlindungan bawah JKM. Sementara itu, Kerajaan Selangor tubuh pasukan khas bagi meneliti program pemulihan khusus untuk kanak-kanak yang diselamatkan daripada rumah amal GISBH. Penubuhan berdasarkan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor pada 2 Oktober lepas. Untuk peringkat awal, pasukan dianggotai Wakil PDRM, JKM, Jabatan Pendidikan Selangor dan Lembaga Zakat Selangor. Selain MAIS, JAIS, pakar-pakar psikologi dan pendidikan kanak-kanak, Yayasan MBI serta Yayasan Selgate. Mahkamah membenarkan lanjutan reman selama 1 dan 2 hari terhadap 3 individu termasuk seorang pegawai keuangan GISBH. Reman dilanjutkan terhadap 2 lelaki dan seorang wanita berusia 40 hingga 50 tahun. Ia bagi membantu siasatan kod Seksyen 31-A Akta Kanak-Kanak 2001. Mahkamah turut membebaskan 3 individu daripada reman termasuk seorang peguam yang dikaitkan dengan GISBH. Kes bunuh jutawan kosmetik Datuk Sosilawati Lawiyah dan 3 pembantunya 14 tahun lepas. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan dikemukakan N. Pathmanaban dan T. Tayalagan untuk semak hukuman mati mereka. Manakala R. Kataravian, 44, menarik balik permohonannya. Justru hukuman mati ke atas ketiga-tiga mereka kekal. Seorang peguam didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan mencederakan seorang wanita gara-gara berebut parkir Februari lalu. Tertuduh Goh Suan Pui mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Mengikut pertuduhan, warga emas itu melakukan kesalahan terhadap Ashwinda Kaur di kawasan parkir sebuah pasaraya di Ulu Kinta. Mahkamah menetapkan ikat jamin RM500 dan sebutan semula kes pada 11 November. Kemuka butiran palsu buat tuntutan kerja pembaikan bot. Pengarah syarikat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam. Yap Sin Kong didakwa kemuka tuntutan berjumlah RM302,850 3 tahun lalu. Tertuduh didakwa dengan niat memperdaya seorang pegawai kanan JKDM. Sebutan semula kes ditetapkan 13 November depan. Ini pula kes tawarkan pelaburan tidak wujud. Seorang pekerja sambilan di sebuah toko mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan. Kesalahan didakwa dilakukan terhadap seorang perunding keuangan dan sepasang suami isteri warga emas membabitkan wang berjumlah lebih RM300,000. Si Pepho didakwa melakukan kesalahan tersebut pada Mei dan Jun lalu. Mahkamah menetapkan kedua-dua kes disebut semula pada 12 November. Cubaan seludup 60.2 kilogram kokain bernilai RM12.05 juta di ruang pendingin hawa kontena gagal. Pengarah Kastam Johor berkata operasi dilakukan 1 Oktober lalu. Sindiket menjadikan pelabuhan Tanjung Pelepas sebagai pusat transit menyeludup dadah ke Miami, Amerika Syarikat. Ia rampasan terbesar tahun ini. Berselindung di sebalik perusahaan lanskap kebun, pemilik syarikat ditahan kerana menjalankan kegiatan menjual air ketum sejak tahun 2021. Ketua Polis Selangor berkata 1,100 botol berkapasiti 500 ml air ketum turut dirampas. Serbuan dilakukan 3 Oktober lalu. Pendaftaran program khas peralihan lesen dari kelas B2 ke B penuh dijangka terus meningkat. Timbalan Menteri Pengangkutan berkata setakat seminggu pendaftaran dibuka, JPJ telah menerima 243 pendaftaran di seluruh negara. Kawasan perkampungan orang asli suku kaum Temia di Kampung Bering Lama, Pos Pasik Gua Musang berpotensi dimajukan sebagai destinasi ekopelancongan. Adun Nenggiri berkata, kampung tersebut mempunyai pelbagai tarikan dan keindahan alam, antaranya Gua Batu Kapur, sungai serta Bukit Bukau.
Komitmen pastikan kelestarian alam sekitar dipelihara. Jawatankuasa Hijau Negeri Johor ditubuhkan di pengerusikan Menteri Besarnya. Jawatankuasa itu akan tetapkan polisi berkaitan tenaga boleh diperbaharui, pembangunan bandar lestari dan teknologi hijau. Inisiatif itu penting bagi memastikan pelabur zon ekonomi khas Johor Singapura mematuhi polisi yang akan ditetapkan. Penyertaan meningkat daripada 52 negara kepada 71 negara pada Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Antarabangsa tahun ini. Ia bukti penyatuan umat Islam seluruh dunia melalui kitab suci itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata sambutan menggalakkan itu beri keyakinan kepada masyarakat dunia berhubung kukuhnya perkembangan syiar Islam di Malaysia. ASEAN perlu kekal sebagai blok berkecuali bagi menghadapi impak ketegangan geopolitik global. Menteri MITI berkata gabungan itu juga harus memastikan aspek keterangkuman dan keterbukaan jadi faktor penarik bagi meningkatkan pelaburan. Sementara itu, pelan strategik AEC 2026-2030 yang sedang dirangka dijangka dibentangkan pada Mei 2025. Sistem cukai yang dipermudah dan diperluas perlu jadi antara tumpuan utama Belanjawan 2025. Menurut ACCA, ia penting dalam meningkatkan pematuhan dan menyokong pertumbuhan perniagaan. PKS khususnya akan terima manfaat daripada dasar cukai lebih jelas, manakala asas cukai yang diperluas merangkumi ekonomi digital akan memastikan sektor berkembang pesat. BNM dijangka kekalkan OPR bagi tempoh 12 hingga 15 bulan akan datang. Jangkaan kenanga investment bank Berhad itu berasaskan tekanan inflasi yang mereda dan prospek ekonomi lebih cerah. Bagaimanapun, peralihan dasar fiskal dan risiko luar seperti ketegangan geopolitik masih jadi faktor yang mempengaruhi pendirian bank pusat. Kenanga menerusi nota penyelidikannya turut menyemak naik unjuran nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat kepada 4.25 daripada 4.42 sebelum ini. 10,000 pemain industri dan pengunjung disasarkan hadir ke Expo Pelancongan Antarabangsa Malaysia Pahang 2024. Acara itu bermatlamat menjadikan Malaysia, khususnya Pahang, sebagai medan pertemuan pemain industri pelancongan. Penganjuran kali pertama ini berjaya menarik lebih 200 penggiat industri pelancongan dalam dan luar negara sebagai pempamer. 16 terbunuh termasuk kanak-kanak dan wanita dalam serangan terbaru Israel ke atas Gaza. Situasi itu mengakibatkan 27 lagi cedera. Serangan sasarkan kediaman 3 tingkat milik keluarga Abdul Hadi di kamp pelarian Al-Burij. Kesemua mayat dan mangsa dibawa ke Hospital Avdi untuk tindakan lanjut. Serangan di kamp pelarian Nusairat pula mengakibatkan seorang wanita dan seorang kanak-kanak maut manakala 8 cedera. Sementara itu, angka korban akibat serangan berterusan rejim Zionis di Gaza kini meningkat kepada 41,965 mangsa. Kementerian Kesihatan memaklumkan perang yang memasuki tahun kedua mengakibatkan 97,590 mangsa cedera. Hanya dalam tempoh 24 jam, 56 lagi nyawa terkorban berikutan serangan tentera Israel. Isnin lalu genap setahun rakyat Gaza jadi mangsa serangan yang tercetus sejak 7 Oktober tahun lepas. Lebih 500 atlet, pengadil dan pegawai sukan terbunuh sejak serangan rejim Israel tahun lalu. Jumlah itu melibatkan hampir 300 pemain bola sepak, majoritinya kanak-kanak dan ahli akademi sukan. Antara mangsa terkemuka jurulatih pasukan bola sepak Olimpik Palestin, Hani Al-Masdar, yang terbunuh ketika serangan udara Israel pada Januari. Pada April, 3 pemain bola sepak muda dari Akademi Al-Wahda di Gaza maut dalam serangan di Deir Al-Balah. UNICEF salur 167 tan bekalan perubatan untuk dimanfaat 2 juta mangsa yang terjejas akibat konflik di Lebanon. Tumpuannya adalah wanita dan kanak-kanak. 67 tan bekalan telah dihantar 3 hari lalu menerusi darat dan laluan udara. Bekalan berkenaan diperoleh melalui sokongan pembiayaan dari United Kingdom bagi meningkatkan sumber tersedia kepada pasukan kesihatan selain merawat pesakit yang semakin meningkat akibat konflik yang kian memuncak. Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara Palestin. Pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.